Welcome to kelas matematik. Hari ini adalah kelas yang kali pertama. Jadi first thing saya nak bagi tahu adalah benda yang kita perlu sediakan. Saya nak guna dua buku latihan. Buku latihan yang kecil sama ada petak atau garis. Up to you. Jadi nama buku-buku ini buku 1 dan buku 2. And then kita akan guna dua buah buku kerja. Siapa yang belum beli, boleh beli di Jabatan Sains Mat esok 10 pagi hingga 1 petang. Jadi hari ini kita akan guna dua buku. Buku 1 dan buku kerja 1. Ini sekadar pengenalan. Kita ada 9 bab untuk tingkatan 3. Hari ini kita akan masuk bab 1 bahagian 1.1 tata tanda indeks. Sila keluarkan buku latihan, tulis indeks. Dan lukiskan 4 kolom. Yang pertamanya bilangan, kedua perkara, ketiga tarikh dan keempat disemak. Isilah seperti yang ditunjuk di slide ini dan tinggalkan bahagian disemak. Kita tengok learning outcome, ada 5 perkara. Kita akan tengok satu persatu. Kemudian. Yang pertama, kita kena tahu macam mana nyatakan pendaraban berulang dalam bentuk indeks. Kita kena tahu apa itu tata tanda indeks. Tata tanda indeks adalah AN. Kita sudah belajar di tingkatan 1. 4, 3. Kita akan tulis dalam bentuk 4 kali 4 kali 4. Jadi kita sudah tahu 4 kuasa 3 sebenarnya adalah 4 kali dirinya sebanyak 3 kali. Dan 4 ini kita namakan dia sebagai asas. Dan 3 nombor yang kecil ini kita namakan dia sebagai indeks ataupun eksponen. Jadi tadi saya sudah baca. Ini kita dibaca sebagai 4 kuasa 3. Seperti bawah kita bacalah AN sebagai A kuasa N. Di mana A sebagai asas. Dan N adalah indeks ataupun kita boleh namakan dia sebagai eksponen. Kita tengok contoh 1. Ini sekadar ulang kaji. Saya pasti semua sudah tahu sebab kita sudah belajar di tingkatan 1. Jadi kita isikan kolom yang pertama dengan asas 5. Jadi kita tengok sebutan algebra atau nombor yang mempunyai asas 5. Apakah indeks ataupun kuasa dia? Nampak tak kuasa dia? Iaitu 3. Apakah tata tanda indeks yang mempunyai kuasa 7? Negatif 4. Di sini. Apakah kuasa bagi tata tanda indeks yang mempunyai asas 1/2? Jadi kuasa dia 10. Apakah asas bagi tata tanda indeks yang mempunyai kuasa 6? Ini. Jadi asas dia adalah M. Jadi kuasa bagi tata tanda indeks yang mempunyai asas N. Kuasa 0. Kalau you masih ingat, tak kira asas apa melainkan 0. Jika kuasa dia adalah 0, pastinya dia bernilai 1. Kita tengok yang seterusnya. Apakah asas bagi tata tanda indeks yang mempunyai kuasa 9? 0.2. Sama juga yang mempunyai kuasa 4. Ini asas dia adalah pecahan. Negatif 3/7. Seterusnya, kuasa bagi tata tanda yang mempunyai asas X. Kuasa 20. Mana satu tata tanda indeks mempunyai kuasa 2? Asas dia pecahan 2, 1/3. Dan last, 8. Ada tak kuasa dia? Ada. Kalau dia tak tulis apa-apa, maksudnya dia bernilai 1. Cuba tengok di sini kenapa ada beberapa tata tanda indeks yang mempunyai asas dikurungkan.
Okey, sebenarnya jika dia adalah terdiri daripada nombor negatif, pecahan atau nombor perpuluhan, okey, asas itu kita perlu letak kurungan. Okey, saya ulang, nombor negatif, pecahan dan nombor perpuluhan. Okey, kita masuk kepada learning outcome yang kedua. Kita perlu nyatakan pendaraban berulang dalam bentuk AN. Okey, jadi kalau dia bagi 2 nombor 4 kali 4, okey, kita tengok nombor yang berulang itu adalah apa? Sebenarnya dia adalah asas. Jadi kita tulis 4. Berapa kali dia darab terhadap diri sendiri, itulah nilai kuasa. Okey, kita tengok contoh 2. Sila nyatakan pendaraban berulang ini dalam bentuk indeks. Kita tengok A. A, benda yang darab dirinya adalah nombor 5. Jadi 5 adalah asas dia. 5 kali dirinya sebanyak berapa kali? Boleh kira ada 6 kali. Jadi tata tanda indeks dia adalah 5 kuasa 6. Okay, B. 0.3 kali dirinya sebanyak 4 kali. 0.3 adalah nombor perpuluhan. Jadi kena letak kurungan. Okay, C. Okay, C kita boleh nampak. Okay, asas dia adalah nombor negatif, jadi kena letak kurungan. Darab dirinya sebanyak 3 kali. Jadi negatif 2 dalam kurungan kuasa 3. Okay, D. Okay, 1/4 sebagai asas. Okay, pecahan kena letak kurungan. Darab dirinya sebanyak berapa kali? 5. Jadi 1/4 dalam kurungan kuasa 5. Okay, E. M sebagai asas darab dirinya sebanyak, okay, kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, M kuasa 7. And then last, N kuasa 8. Okay, jadi saya ulang di sini. Kalau nombor negatif, pecahan atau nombor perpuluhan sebagai asas kena letak kurungan. Okay, cuba tengok di sini. Okay, di bahagian pendaraban berulang, okay, kenapa negatif 2 saya kena letak kurungan? Okay, sebab kalau saya tak letak kurungan, ada 2 operasi yang bersambungan. Kita akan confuse. Okay, operasi di sini darab atau tolak. Okay, jadi kalau kita letak kurungan pada asas, maka kita nampak sebenarnya ini adalah satu pendaraban. Okay, kita tengok yang ketiga. Okay, sekarang kita nak terbalikkan pula. Okay, dia bagi tata tanda indeks. And then kita kena tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Okay, contoh 3. Kita tengok A. Okay, negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, kita kena letak kurungan jika dia didarab. Sebab ada 2 operasi di sana. Kalau saya tak tulis, saya akan confuse. Ini darab atau tolak. So, our answer should be negatif 3 dalam kurungan. Darab dirinya sebanyak 3 kali. Ini salah ni. Okay, jadi 3 kali sahaja. Okay, next. Okay, B 2.5 darab dirinya sebanyak 4 kali. C 2/3 darab dirinya sebanyak 5 kali. Saya salah typing. Kena tulis lagi 2 kali. Okay, and then D. Okay, negatif 2, 1/4 sebagai asas darab dirinya sebanyak 3 kali. Okay, ini adalah nombor negatif dan pecahan. Negatif saya kena letak kurungan supaya saya boleh nampak jelas ini adalah operasi pendaraban berulang. Okay, kita tengok contoh 4. Okay, ini benda yang baru ya, kita kena belajar. Kita kena tulis satu nombor dalam bentuk asas. Di mana dia akan bagi kita asas yang tertentu. Contohnya 64. Dia minta kita tulis dalam bentuk indeks dengan asas 2, 4 dan 8. 2 maksudnya kita kena tulis dalam 2
Asas 2 maksudnya kita kena tulis dalam bentuk 2 kuasa something. And then dalam asas 4 kita kena tulis 4 kuasa something. Asas 8, 8 kuasa something. Okay, jadi kita buat satu per satu. Okay, first kita lukis L shape. And then kita masukkan 64 di dalam L. Dan kita letak asas yang kita nak di luar. Jadi kita bahagi satu per satu. Okay, sehingga kita dapat satu. Macam FSTB, GSTK kita belajar masa form 1. Okay, jadi 64 bahagi 2, 32. Belum dapat satu, bahagi lagi asas yang sama, 16. Bahagi lagi, 8. Bahagi lagi, 8 bahagi 2, 4. Bahagi lagi, 4 bahagi 2, 2. Belum dapat satu lagi kan? Bahagi lagi dengan 2. 2 bahagi 2, 1. Jadi apa yang kita nak dapat daripada jalan kerja ini? Okay. Tengok asas dia 2. Kita kira 2 ini ulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi inilah jawapan kita. Dalam bentuk tata tanda indeks 2 kuasa 6. Okay, kalau dalam asas 4 sama juga L shape 64. Tetapi dekat luar sekarang kita letak 4. 64 bahagi 4 kita dapat 16. Belum satu lagi, teruskan. 16 bahagi 4 kita dapat 4. Belum satu lagi, teruskan. 4 bahagi 4, 1. Sudah dapat 1 belum? Sudah. Jadi kita sudah boleh tulis indeks kita. Tulis dulu asas 4. And then kira dia berulang berapa kali. 1, 2, 3. 3. Jadi inilah jawapan kita 4 kuasa 3. Last, kalau dia minta dalam asas 8 sama juga L shape. 64, sekarang kita tukar asas 8 di luar. 64 bahagi 8, dapatlah 8. Belum satu lagi, bahagi lagi 8. 8 bahagi 8, dapat 1. Jadi kita boleh dapat 8 asas berulang sebanyak 2 kali. Jadi 8 kuasa 2. Okay, kita ada lagi satu cara. Kita boleh cuba dengan darab berulang sehingga kita dapat 64. Okay, contohnya asas 2 kan. Saya tulislah 2. And then darab 2, darab 2, darab 2. Guna kalkulator je. Sehingga dapat 64. And then you kira berapa kali 2 ini berulang. Okay. Jadi untuk asas 2, ini dia. Kita boleh tulis jalan kerja berulang. Sehingga kita dapat 64. And then kita kira balik. 2 ini wujud berapa kali? 6 kali. Jadi jawapan kita dalam bentuk indeks 2 kuasa 6. Kalau dalam asas 4, sekarang kita darab berulang kali dengan guna asas dia 4 kali 4 kali 4. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk 4 kuasa 3. Begitu juga dengan 8 kali 8 sudah dapat 64. Jadi jawapan kita dalam bentuk indeks adalah 8 darab dirinya sebanyak 2. Iaitu 8 kuasa 2. Okay, kita tengok contoh 5. Kalau nombor yang kita nak tulis dalam bentuk indeks itu dalam bentuk pecahan. Okay, kita boleh pecahkan dia. Okay, di mana 32 tulis dalam bentuk indeks dengan asas 2 dan 3125 tulis dalam bentuk indeks dengan asas sebagai 5. Buat 2 kali. Kita tengok. Okay, 32 dengan asas apa? Kita tengok yang atas. 2. Atas ambil atas, bawah ambil bawah. Jadi 32 bagi 2 kita dapat 16. Bagi lagi 2, kita dapat 8. 8 bagi lagi 2, 8 bagi 2 kita dapat 4. 4 bagi 2 lagi kita dapat 2. Bagi 2 lagi kita dapat 1. Okay, jadi sudah dapat 1. Apa yang kita dapat? 2 kuasa 5. 2
sebagai asas wujud 5 kali. Okay, kita ulang lagi dengan 3125 dengan asas bawah dia 5. Jadi bahagi 5, kita dapat 625. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Okey, 5 bahagi 5 kita dapat 1. Okey, jadi kita boleh tulis tata tanda indeks dia 5 sebagai asas berulang 5 kali. Jadi kita nampak. Nampak apa? Kuasa dia adalah sama. Barulah kita combine dalam bentuk pecahan semula. 2/5. Okay, 2/5 adalah pecahan. Jadi kita kena letak kurungan dan tulislah kuasa dia di luar kurungan. So, ini adalah jawapan kita. Okay, kalau you tak suka kaedah pembahagian berulang, you boleh juga buat dalam pendaraban. Okay. Kemudian kita gabung. Ataupun ada lagi satu cara yang lebih senang. 2/5 kali 2/5 kali 2/5. And then you darab yang atas, you darab yang bawah. Okay, you dapat juga jawapan ini. 2/5 dalam kurungan kuasa 5. One step only. Okay. Okay, kita tengok yang last part. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks. Jadi, nampak soalan macam lebih kurang sama dengan contoh sebelum ini. Tapi kena tengok arahan dia. Sekarang bukan suruh kita tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Dia nak kita hitung nilai. Jadi, kita kena kira apa nilai sebenarnya 2 kuasa 5. Okey? Jadi, 2 kuasa 5 maksudnya 2 darab dirinya sebanyak 5 kali. Jadi kita darab 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapatlah 32. B, 0.6 darab 0.6 darab 0.6 sebanyak 3 kali dapatlah 0.216. Okay, ini saya cadangkan guna calculator. Okay, it's the easiest way. Senangnya. Okay, kita tengok lagi 5 contoh. Okay. Contohnya 5 kuasa 4 kita boleh tekan sahaja dalam kalkulator. Dengan 5 V reverse 4. Jadi kita tekan 5. Okey, kalau B, C dan D dalam bentuk kurungan, okey, kita mesti tekan kurungan di dalam kalkulator kita. Okey, jadi kamu boleh tengok sendiri dan cubalah. Okey. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kerja rumah hari ini. Okay, cuba buat buku kerja muka surat 1 hingga 4. Bagi sesiapa yang belum dapat buku kerja, okay, you buat dulu kerja rumah yang kedua. Okay, buat di buku latihan. Jangan lupa okay, tulis dulu indeks. Kemudian jawab okay, 4 soalan ini. Okay, dan saya akan letak gambar ini dalam grup. Okay, dah siap? Okay. Esok kita ada lagi kan? Okay, jadi simpan dulu and then hantar Selasa depan. Hantar buku latihan sahaja. Okay, sebab buku kerja minggu depan kita nak guna lagi. Okay, jadi untuk esok kita akan bincang buku kerja. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih.